Dalam karbohidrat, ada dua struktur monosakarat yang penting untuk you all tahu cara nak lukis. Okey, sebagai asas, kita akan belajar dulu cara nak lukis alpha glucose. So, ada 6 tips yang you all boleh follow step by step untuk lukis alpha glucose. Yang pertama, kita akan kena draw the carbon ring, di mana kita tahu glucose adalah molekul C6H12O6. So, dalam the ring structure of alpha glucose kena lengkap semua atom-atom ini. Okay, so untuk lukis carbon ring, kita akan lukis satu bentuk hexagon dengan huruf O. Okay, di mana caranya ialah satu garisan dan lukis O. Dan kemudian lengkapkan bentuk hexagon. Okay. Kemudian numberkan bucu setiap hexagon itu dengan nombor. So, kita akan mulakan pada bahagian sebelah kanan ni sebagai carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5. Memandangkan glukos ada 6 carbon, okay, carbon nombor 6 tu sebenarnya terikat pada carbon nombor 5 dan kita akan tulis di bahagian atas sebagai CH2OH. Okay, seterusnya, pada setiap karbon, kita tahu karbon boleh ada 4 tangan. Okay, setakat ni semua karbon ada 2 tangan untuk karbon 1 sampai ke 4. So, kita akan tambah lagi 2 tangan dia. Okay, dengan buat garisan lurus. Okay, seterusnya, kita akan masukkan pula kumpulan berfungsi yang kedua, iaitu hydroxyl group. Ini yang membezakan antara alpha glucose dan beta glucose. Untuk alpha glucose, untuk masuk ke hydroxyl group, pelajar kena lukis hydroxyl group dengan rules bawah, bawah, atas, bawah. So, carbon number 1 bawah. Pastikan O yang attach pada tangan carbon. Carbon number 2 bawah. Carbon number 3 atas. Dan carbon number 4 bawah. Sekiranya H ni tak muat nak tulis dekat belah sini, kita boleh tulis di sebelah satu lagi. Tak ada masalah. Dan yang terakhir, kita akan lengkapkan semua hidrogen pada setiap tangan. Dan sekiranya kita kira balik atom karbon, hidrogen dan oksigen, so dia akan membentuk C6H12O6. So, inilah alpha glucose, di mana untuk alpha glucose, OH pada carbon number 1 berada pada bahagian bawah. Okey, manakala untuk lukis beta glukos, para pelajar masih lagi boleh menggunakan tips yang sama macam melukis alpha glukos. Bezanya hanya pada step yang kelima, sewaktu para pelajar nak masukkan kumpulan berfungsi hidroksil. Okey, so jom lukis sekali lagi, di mana untuk lukis beta glukos, kita buat dulu carbon ring yang berbentuk hexagon. Kita nomborkan carbon, carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, 4, 5 dan pada carbon number 5 terikat dengan carbon number 6 yang kita tulis sebagai CH2OH. Seterusnya, kita lengkapkan carbon hands, setiap carbon akan ada 4 tangan dan kita masukkan kumpulan berfungsi. Kat sini beza sikit sebab rulesnya untuk beta glukos adalah batas, bawah, atas, bawah. So, untuk carbon number 1 kita akan letak atas, carbon number 2 bawah, carbon number 3 atas, carbon number 4 bawah. Dan selebihnya kita akan lengkapkan dengan hidrogen. So, dah siap dah kita lukis beta glukos, di mana beta glukos dan alpha glukos bezanya hanya pada carbon number 1, di mana kumpulan berfungsi hidroksil berada pada bahagian atas. Okay, untuk formation of maltose, kita tahu kita perlu lukis terlebih dahulu 2 alpha glukos. Okay, sebab tu skill penting dalam melukis maltose ialah kena mahir dulu untuk lukis alpha glukos. So, dalam formation of maltose, apabila alpha glukos bergabung dengan alpha glukos melalui proses condensation, maka maltose akan terbentuk. So, dalam proses condensation, kita tahu untuk terhasil bond
kena remove water molecule. So dari mana kita akan remove? So kita akan remove daripada karbon nombor 1 untuk first glucose molecule dengan karbon nombor 4, okay, another glucose molecule. So kita akan ambil, okay, hanya OH dan H, dan kita perlu tunjukkan dia di remove sebagai water. Seterusnya, apabila water telah berjaya kita remove, kedua-dua glucose molekul ini kita akan gabungkan untuk membentuk maltos. Apa bezanya? Okay, tipsnya ialah kita akan lukis balik dua alpha glucose ini bersebelahan, tapi untuk water molekul yang kita remove tadi, kita akan padamkan dan gantikan dengan ikatan yang terbentuk, iaitu alpha 1,4 glycosidic linkage. So, jom kita lukis. Lukiskan dulu carbon ring bersebelahan antara satu sama lain. Tambahkan tangan bagi setiap karbon. Lengkapkan karbon nombor 6 dengan CH2OH. Seterusnya, lengkapkan hydroxyl group. Untuk alpha glucose, bawah, bawah, atas, bawah. Okay, this one also bawah, bawah, atas, bawah. Dan kita akan lengkapkan H pula untuk setiap satu molekul. So, tak siap lagi di mana kita kena remove water tadi. So, jangan lupa untuk padam balik. Okay, bila kita remove water, kita tengok sekarang ni yang tinggal O. So, O ini pun kita padam. Dan kita tulis di tengah-tengah. Dan sambungkan dengan ikatan. Okay. So, itulah bezanya di mana ikatan yang terbentuk sekarang yang kita namakan sebagai alpha 1,4 glycosidic linkage. Okay, kenapa alpha? Sebab molekul maltos ini dibina daripada alpha glucose dan 1,4 ini merujuk kepada dekat kawasan mana tadi kita remove water, iaitu antara karbon nombor 1 dan karbon nombor 4. Senang kan nak lukis maltos? So, diharapkan you all akan cuba sendiri dan kuasai formation of maltos. Seterusnya, kita nak tengok pula macam mana kita nak buat proses breakdown of maltose, di mana proses breakdown of maltose adalah melibatkan proses hydrolysis. Ada dua benda yang perlu berlaku dalam hydrolysis, di mana in order untuk kita break the bond, kita perlu buat penambahan air, addition of water molecule. So dekat mana kita nak tambah, kita perlu tunjukkan dalam proses breakdown kita. So macam yang anda lihat sekarang, untuk proses breakdown of maltose, kita akan start dengan the structure of maltose dulu. Lukiskan maltose tu dulu siap-siap. Arrow dan tuliskan hydrolysis, dan kita kena lukis dua alpha glucose yang terhasil. So untuk proses breakdown, pertama kita kena tunjukkan H2O ini pergi kepada ikatan. Ini yang nak menunjukkan bahawa berlakunya addition of water. Apabila berlaku penambahan H2O, maknanya ikatan tu akan putus dan dia akan tambah balik OH dan H pada karbon number 1 dan karbon number 4. So bila kita dah tunjukkan H2O tu ditambah pada ikatan, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu lukis semula dua alpha glucose. Tak boleh satu, kena lukis dua. Sebab maltose memang dibina dari dua alpha glucose. So jom kita lukis. Tangan. Karbon nombor 6 ditulis dengan CH2OH. So saya buat juga terus satu lagi.
Lengkapkan tangan karbon. Karbon nombor 6. Okey, seterusnya kita tambahkan kumpulan berfungsi OH. Untuk alfa glukos, petuanya ialah karbon number 1 bawah, karbon number 2 bawah, karbon number 3 atas, karbon number 4 bawah. Okey, so lengkapkan juga molekul satu lagi, bawah, bawah, atas dan bawah. Dan kita lengkapkan juga hidrogen bagi setiap carbon hand. Okey. Sekiranya pelajar lebih selesa untuk tulis nombor karbon tu, boleh je tulis pada setiap bucu. Contohnya tulis carbon number 1, carbon number 2, 3, 4 dan 5. Okey, kalau tak tulis pun tak jadi masalah. So, maka siaplah proses breakdown of maltose. Okey, di mana proses breakdown of maltose akan melibatkan struktur maltose, kita tambahkan air dan putuskan ikatan. Di mana ikatan yang sebelum ni yang kita putuskan ini namanya adalah ikatan alpha 1,4 glycosidic linkage. Apabila air ditambah, ikatan alpha 1,4 glycosidic linkage putus, maka pada carbon number 1 dan carbon number 4 untuk 2 alpha glukos ini akan kembalilah kumpulan berfungsi hidroksil. So, itu saja. Selamat mencuba.